الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk kenikmatan di alam kubur bagi orang yang beriman. Antara syarat beriman kepada hari akhirat adalah beriman kepada semua perkara yang terjadi setelah kematian, iaitu antaranya kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh bermaksud dinding pembatas antara dua alam, iaitu alam yang terletak di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzakh ini, manusia akan menerima balasan terhadap amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan memperoleh kenikmatan di alam barzakh. Mereka akan berada dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia sehingga dibangkitkan kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah An-Nahl ayat 30 yang bermaksud, iaitu mereka yang diambil nyawa oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, yakni daripada kufur, syirik dan maksiat, sambil malaikat itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya orang yang beriman ketika menghadapi saat kematian tidak sama dengan orang yang kufur. Mereka akan melalui sakaratul maut dengan penuh ketenangan, kerana malaikat yang mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang
dan kelembutan bagi memudahkan ruhnya berpisah daripada badan. Mereka akan memperoleh kenikmatan di alam kubur. Kedatangan mereka dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikatnya dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kenikmatan kubur bagi hamba-Nya yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan diberikan kenikmatan kubur yang pelbagai macam bentuknya. Antara bentuk kenikmatan yang akan dinikmati orang yang beriman di alam kubur ialah kuburnya akan diterangi cahaya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mayat yakni atau seseorang daripada kamu telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan salah satu lagi dikenali dengan malaikat Nakir. Keduanya berkata, apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini? Dia berkata, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusannya. Keduanya berkata, sungguh kami telah tahu bahawa engkau akan mengatakan demikian itu. Kemudian dilapangkan baginya di dalam kuburnya sepanjang 70 hasta. Kemudian diberi cahaya baginya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kenikmatan kubur bagi orang yang beriman ialah setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepadanya di dalam kubur akan kedudukan tempatnya di syurga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap seorang daripada kamu apabila telah mati akan diperlihatkan kepadanya kedudukan tempatnya setiap pagi dan petang. Jika dia daripada ahli syurga, maka yakni akan diperlihatkan seperti ahli syurga. Dan jika dia ahli neraka, maka akan diperlihatkan seperti ahli neraka. Dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dibangkitkan semula pada hari kiamat. Selain itu, orang yang beriman akan memperoleh wangian dan haruman daripada syurga serta kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala daripada Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu, katanya, kami pernah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar sehinggalah kami sampai di kuburan dan menunggu disiapkan liang lahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekeliling baginda, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat satu tongkat yang dicocok ke dalam tanah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, datang dua malaikat kepada roh dan duduk di sisi kedua-duanya, bertanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu roh mukmin menjawab, Tuhanku ialah Allah. Mereka bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah orang ini yang dibangkitkan dalam kalangan kamu? Roh menjawab, dia ialah utusan Allah. Mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengetahuinya? Dia menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku beriman dan mempercayainya. Lalu penyuruh menyeru daripada langit, hamba-Ku benar, bentangkan untuknya syurga, pakaikan ia dengan pakaian daripada syurga, bukakanlah pintu syurga untuknya. Dia pun mendapat wangian dan haruman syurga, serta kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa
kenikmatan di alam kubur adalah sesuatu perkara yang benar. Oleh itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan seberapa banyak kebaikan dalam kehidupan kita bagi mencapai kebahagiaan di alam kubur. Kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala yang berterusan apabila kita sudah meninggalkan dunia ini nanti. Pahala yang berterusan ini boleh dimiliki antaranya dengan cara mengajak orang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud yang akan mengikuti mayat, yakni semasa dihantar ke tanah perkuburan, 3 perkara, iaitu kaum keluarganya, hartanya dan amalannya. 2 perkara akan pulang, yakni kembali ke rumah, iaitu keluarga dan harta. 1 sahaja yang tinggal, yang akan ikut bersamanya ke alam barzakh, iaitu amalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian bahawa hari ke hari umur kita semakin berkurang dan ajal pula semakin dekat. Oleh itu, selagi Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat umur dan kehidupan ini, marilah kita bersegera melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Patuhilah perintahnya dan jauhilah segala larangannya, serta jadikan takwa sebaik-baik bekalan kita. Semoga kita dapat memperoleh kenikmatan dan keselamatan di alam kubur, serta dihindari dan dilindungi daripada azab kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bermaksud, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan lagi diridai, yakni di sisi Tuhanmu, serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam syurgaku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abadak Al-Haris li Syariatik As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Darus Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Tuku Ismail ibni Sultan Ibrahim Tuku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khzulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdi ad-dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aktub as-salamata wal 'afiyata lana wa li'abidika al-hujjaj wal ghuzat wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawbika min ummati Muhammadin ajma'in.
اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.